Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita sambung pada vektor dalam tatah kartes ya. Okey, awak tengok kat sini. Apa maksud vektor dalam tatah kartes ni? Okey, tatah kartes ni maksud dia dalam satah XY lah. Okey, dia ada dalam sebutan XY lah ni. Okey. Okey. Jadi vektor yang bermagnitud 1 dan selari dengan paksi X dipanggil vektor I, ditulis sebagai I10. Cuba awak tengok. Dia selari dengan paksi X kan. Maksud dia nilai X dia adalah 1 unit. Jadi dia boleh ditulis sebagai dalam bentuk vektor lajur ni lah. 10. Atas mewakili X, bawah mewakili Y. Okey. Jadi kalau magnitude dia pula, dia 1 lah. 1 unit. Okey, dia tulis macam ni. Bentuk modulus ni, I bentuk dia 1 unit. Vektor yang bermagnitude 1 unit dan selari dengan paksi Y dikenali sebagai vektor J, ditulis sebagai 01. Maksud dia nilai Y saja ada. Kan? Jadi, dia bernilai 1 juga. Okey, boleh faham Yang ni vektor dalam satah kartes lah. Ikut I dengan J. Okey, koordinat dia. Koordinat titik B ialah macam ni kan. Okay, kalau koordinat B kan, kalau kita baca. Kan, kalau kita baca lah katakan dia 1 unit kan. Cuba kira Cuba kira kat sini. Katakanlah contoh cikgu anggap dia kita kira lah unit dia. Okey. Sini 1 kan. Sini 2. Sini 3. Betul tak? Sini 3 unit. Sini pula 1, 2, 3, 4. Kan? Sini 4 unit. Jadi kalau kita baca koordinat, waktu baca kan, koordinat dah belajar kan. Baca X dulu kan. 3, 4. Betul tak? Okey. Jadi kalau vektor ni kita panggil vektor, kalau dalam unit vektor kan, kalau dalam garis memanglah koordinat B kita panggil. Kalau dalam vektor kita sebut OB ni. Okey, dia dalam vektor dalam satah kartes ni. Kita sebut OB. Okey. Ni OB. Kita kata vektor OB. Jadi vektor OB ditulis sebagai gabungan vektor I dan J iaitu XI tambah YJ. Maksud dia ambil kira koordinat X dengan Y untuk koordinat B ni. Okey, contoh dia. Maksud dia awak boleh tulis sebagai OB. Kalau dia kata dalam bentuk XI, YJ tu kan. Maksud dia awak boleh tulis dalam bentuk koordinat X lah. 3I tambah 4J. Macam tu lah. Okey. Dia boleh tulis dalam bentuk vektor I dengan J. Dia pula juga boleh tulis dalam bentuk vektor lajur XY. Dia boleh juga tulis sebagai macam ni. OB sama dengan dalam vektor lajur. Awak tahu dah. Sana. Allahu Akbar. Ni. Dia jadi 3, 4 lah. Koordinat. Awak ingat kalau kita sebut koordinat. Kalau kita kata koordinat B. Dia lain. Awak jangan confuse Kan. Selama ni awak belajar koordinat saja kan dalam ni. Koordinat B kita sebut 3, 4. Jangan confuse. Okey. Kalau kita kata vektor OB 3I tambah 4J dalam bentuk gabungan vektor I dengan J lah. Kalau dia kata dalam bentuk vektor lajur, kita tak ada IJ tu. Kita tulis sebagai macam koordinat tapi dalam bentuk lajur. Ke bawah 3, 4. Okey, kalau kita kata magnitude pula, magnitude OB boleh tulis macam ni. Magnitude OB kan. Kalau kita nak dalam bentuk simbol, macam ni. Magnitude OB maksud dia ada modulus macam ni. Maksud dia X tambah Y. Maksud dia 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Dalam kes ni lah. Okey. Jadi 9 tambah 16. Berapa? 25 kan? Tidak.
16 tambah 9. 25. Jadi kalau dia dalam bentuk apa kita kata? Kuasa 2 sempurna yang boleh selesaikan, kita selesaikanlah. Kalau dia punca kuasa 20 tak boleh kan. Jadi kita tinggal je dalam bentuk punca kuasa. Yang ni kita dapat 25. Jadi kita tahu dah magnitude OB ialah 5. Okey. Memerihal dan menentukan vektor unit dalam arah suatu vektor. Jadi secara umum kalau kita kata R tu kita kata satu vektor kan dalam bentuk vektor unit ni kan. Xi tambah Yj, maka vektor unit dalam arah dia ada bentuk ni macam topi. Kita panggil dia vektor unit dalam arah R. Macam itulah. Okey, kat atas vektor, kat bawah magnitude. Okey. Okey. Contoh kat sini. Diberi titik A 4, 3. Cari vektor unit dalam arah vektor OA. Ungkapkan jawapan dalam bentuk komponen I dan J. Okey, macam untuk soalan A ni. Awak tengok OA kan. OA dia, okey nak tulis dia dalam bentuk kan. Bentuk ni dia bagi koordinat. Contohlah kalau nak lukis lah kan. Kalau awak tak perasan. Awak confused kan. Sebenarnya OA macam ni lah. Okey. Ni O, ni A. Dia ada koordinat dia. Koordinat dia 4, 3. Awak nampak kan. Dalam bentuk paksi kan. Bila awak nampak. Alah, saya ingat lah. Tak apalah nah. Sekarang awak faham lah. 4, 3. Jadi dalam bentuk vektor I dengan J awak tulis vektor OA. Okey, vektor OA ataupun ditulis sebagai A macam ni. 4I tambah 3J. Magnitude dia 403 tambah 5. Macam ni lah yang cikgu katakan 5 unit. Jadi kalau kita nak tulis dalam bentuk vektor unit. Okey, ni kita panggil vektor unit. Dalam arah A. A topi. Ataupun awak kena tulis dalam bentuk ayat. Vektor unit. Vektor unit. Dalam arah OA. Dia kena ayat panjang lah kalau dia tak ada ni kan. Boleh juga kan, ataupun dia dah anggap dah yang ni sebagai A, jadi A topi. A topi ni awak tahu lah vektor unit dalam arah A lah. Kalau dia tak ada huruf abjad kecil ni, kita kena tulis dalam bentuk ayat lah vektor unit dalam arah OA macam tu. Jadi kat atas ialah vektor dia, kat bawah ialah magnitude dia, formula tadi kan. Ni kan, atas vektor, bawah magnitude dia kita kira lah. Kan, jadi 5. Jadi kalau dia suruh dia tulis dalam bentuk lajur, maksud dia awak keluarkan perkali dia. 1/5. Jadi 4, 3 ni tulis dalam bentuk lajur. Boleh. Okey. Ataupun awak darab masuk 1/5 darab 4. Jadi 4/5 atau 3/5. Ataupun awak tulis juga dalam bentuk ni boleh. Bentuk ni boleh. Okey. Ikut soalan tu lah dia minta macam mana. Okey. Diberi titik A, -2, 3. B 58 dan O ialah asalan kan. Cari vektor kedudukan B. Okey, macam vektor kedudukan B kan. Titik B. Jadi dia nak vektor kedudukan. Dia tak cakap nak dalam bentuk apa kan. Jadi awak tulis vektor kedudukan OB pun boleh lah. Awak nak tulis dalam bentuk macam ni pun boleh. Kan awak dah tahu koordinat OB tu kan. Awak boleh tulis dalam bentuk 5I. Tambah 8J pun boleh. Kan dia tak sebut pun nak dalam vektor lajur. Ataupun awak tulis 5, 8. Ini dalam vektor lah. Okey. Okey, soalan A tu lah. Soalan B. Dia nak hitung magnitude AB. Macam mana awak nak dapat magnitude AB tu kan? Jadi awak tahu kan kedudukan A, awak tahu kedudukan B. Dia nak AB. Okey, sebenarnya, okey katakanlah A negatif 2, 3. Negatif kan? Duduk kat sini lah A. Kan sebab paksi X dia negatif kan? Agak-agak lah kan? Agak-agak lah. Ialah negatif 2, 3 lah. Okey, ni A. Kan? Maksud dia ni O lah.
Okey, ni O. OA lah sebenarnya kan koordinat dia. B ni 58. Alamak. Ke positif ha. B jauh lah sikit. Cikgu agak-agak lah no. Okey, B. Atas ha ni 3, 8 kat sini lah kot. Jadi sebenarnya OB kat sini lah. Kan. Ni OB lah. Ni OB, ni OA. Dia nak AB. Kan. Dia nak AB. Jadi apa yang awak tahu sebelum ni yang cikgu ajar hukum segitiga tu? Bila awak nak AB, maksud dia AO tambah OB lah kalau awak nak ikut dia punya arah lah kan. Betul tak? AB maksud dia AO tambah OB. Kan? Tapi kes dalam sini, awak nak hala dia sebab awak nak cari AB. Awak mesti cari kan hala dekat shortcut AB. Hala jauh AO tambah OB. Tapi kat sini, awak tahu OA kan? Jadi dia adalah negatif OA. Kan? Sebab hala dia tak sama kan? Awak ada OA, awak nak AO. Bertentangan arah dia. Negatif OA tambah OB. Ataupun awak boleh kata kat sini kesimpulan dia OB tolak OA. Yang ni lah awak dapat kesimpulannya. Awak boleh guna kalau guna satah katis ni. Yang ni awak boleh guna dalam kes-kes apa pun. Maksud dia AB adalah OB tolak OA bagi dalam satah katis. Contoh dia kat sini. Maksud dia kan, katakanlah ada AC. Kat sini adalah lagi satu koordinat AC kan. Koordinat C pula. Kan, koordinat C kat mana-mana lah kat sini kan. Okey. Awak tak payahlah nak lukis, nak tahu koordinat dia. Kesimpulan dia yang cikgu nak cerita kat sini. Kalau dalam satah katis, kalau ada AC, automatik awak tahu dia adalah OC tolak OA. Apa-apa je lah. Kalau dalam satah katis koordinat dia bagi. Kalau dia kata BC. Awak dah tahu dah lah. Maksud dia OC tolak OB. Benda ni lah. Kalau awak nak lebih simple lah nak ingat. Tapi yang ni hakikat dia sebenarnya cara dia macam ni lah. AB awak nak cari dia. Maksud dia guna koordinat. Dia guna origin kat sini O kan. Jadi AO tambah OB tu menghasilkan OA tambah OB ni. Jadi OB tolak OA. Jadi kan kalau awak dah shortcut way dia. Awak dah faham dia punya konsep. Maksud dia apa-apa saja abjad melibatkan origin ke koordinat kan. Awak dah tahu dah. Kalau AC, OC tolak OA. Kalau BC, OC tolak OB. Macam tu lah. Lebih senang kan. Jadi kat sini kalau awak nak kira AB dia kan. Dia punya vektor AB dia. Kan. Kita tak tahu. Tapi kita boleh guna dalam vektor lajur tu lah. Vektor lajur tu maksud dia OB tolak OA. OB kat sini, OB ialah vektor lajur dia ialah 58 lah. Kan? Tolak OA. OA negatif 2, 3. Jadi yang ni awak kira atas dengan atas. 5 negatif. Jadi positif lah. 5 tambah 2 jadi 7. 8 tolak 3 jadi 5. Jadi 7 dengan 5. Jadi awak nak tahu magnitude dia saja kan. Dia bukan nak arah unit apa semua kan. Magnitude dia jadi awak dapat 7 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Okey, jadi awak kira lah dia nombor tak cantik. Okey, dia tinggal 49 tambah 25. Jadi 74. 74 bukan kuasa 2 sempurna kan. Okey, awak boleh tinggal dalam bentuk 74 punca kuasa ataupun awak nak juga nombor. Boleh juga bagi 4 angka bererti lah. Unit lah kan sebab dalam ni unit kan. Okey, boleh tak? Okey, yang ni pula dia kata tuliskan vektor-vektor PQR dalam bentuk XI dengan YJ. Boleh kan? Boleh tak? Awak tulis vektor P, contoh dia. Jadi 3I tolak 4J. Okey, awak buat untuk Q dengan R. Boleh tak? Okey. Okey.
Lepas tu kalau dia nak dalam bentuk ni dalam bentuk vektor lajur, dia nak dalam bentuk I dengan J kan. Lepas tu dia, okey, nyatakan koordinat pula. Koordinat teruslah awak tahu koordinat dia memang direct lah awak tahu. Koordinat 3, -4. Tulis je dalam bentuk koordinat. Okey. Lepas tu dia nak hitung panjang pula. Panjang ialah magnitude lah. Okey, panjang ialah magnitude vektor P lah kan. Jadi apa? 3 kuasa 2 tambah -4 kuasa 2 punca kuasa. Jadi awak kira-kira 16 campur 9, 25. Punca kuasa 25 sama dengan 5 unit. Boleh? Okey, jadi awak kira untuk Q, awak kira untuk R kat cikgu. Okey? Okey, boleh ha? Okey, ni pula latihan diri 88 ni. Jadi 3I tambah 2J, dia minta vektor unit. Dia minta vektor unit pula. Vektor unit tadi cikgu kata apa? Okey, katakan untuk soalan A ni, kita kira magnitude dia dulu kan. Magnitude dia dululah, kita tak ada nama dia. Kita anggap dia sebagai A lah, senang. Vektor A sama dengan, senang sikit nak sebut. 3I, Allahuakbar. Okey, 3I tambah 2J. Kan? Jadi, magnitude dia kita kira, kita anggap dia sebagai vektor A lah. Kan? Saat gini sebagai vektor B, senang sikit. Allahuakbar. Siapa ni lah? Okey, sana. Lepas tu, dia jadi 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Jadi 9 tambah 4, 9, 10, 9, 12, 13. Punca kuasa 13 kan. Okey, punca kuasa 13. Lepas tu vektor unit dalam arah A. Jadi macam ni lah. Senang sikit. Okey. Atas dia ialah 3I tambah 2J per magnitude dia punca kuasa 13. Boleh tak? Okey, awak buat untuk soalan B, C, D. Okey, lagi. Tentukan sama ada vektor yang berikut ialah vektor unit atau bukan. Yang ni kita sambung nantilah pula. Panjang dah video ni, awak malas pula nak tengok. Okey, 88 ni kita sambung nanti pula. Okey. Yang tu kita sambung teruslah. Okey, cikgu tunjuk 1 jam. Macam mana kita nak tahu dia vektor unit ke tidak? Dia menghasilkan nombor 1 lah. Okey, macam soalan A ni kan. Soalan A ni. Jadi, awak ada -1 kan. Magnitude dia kan. Kita kira lah. -1 kuasa 2. Kan. Tambah kosong. Jadi 1 kan. Jadi 1 dia ialah vektor unit lah. Dia ialah vektor unit. Okey, soalan B pula. Soalan B, cuba awak kira. Dia vektor unit ke tak? Okey lah, kira lah kan. -1 per punca kuasa 2. Kuasa 2 pula. Kan? Tambah 1 per punca kuasa 2. Kuasa 2. Awak kira tengok tekan kalkulator. Kalau tekan kalkulator, cikgu tekan kalkulator, dia akan menghasilkan ni 1 per 2 ni. Ni akan menghasilkan 1 per 2 juga ni. Awak kira. 1 per 2 tambah 1 per 2 bernilai punca kuasa 1. Dia ialah 1. Jadi dia pun vektor unit juga. Jadi awak tengok. Kalau menghasilkan 1 tu, dia adalah vektor unit. Awak cuba soalan C, D, E. Okey. Okey, soalan 4 pula. Okey. Soalan 4. Cari nilai K untuk setiap vektor berikut. Dia nak suruh cari nilai K pula. Dia dah tahu dah vektor unit. Vektor unit kan awak tahu vektor unit bernilai 1. Awak kena tahu. Okey. Okeylah, cikgu cuba soalan mana? Soalan yang susah sikit lah kat awak. Soalan D lah. D ya. Nilai awak buat sendiri ya. D. D adalah apa? K kuasa 2 tambah K kuasa 2. Awak tahu kan? Magnitude dia mesti bernilai 1. Kan? Jadi K kuasa 2 tambah K kuasa 2. Algebra apa? 2K kuasa 2 kan?
2K kuasa 2 punca kuasa adalah 1. Jadi, awak nak hapuskan apa ni? Kuasa 2 kan kedua-dua belah kan? Okay, kalau kuasa 2 kan kedua-dua belah, hapuslah. Kan? Kalau awak kuasa 2 kan kedua-dua belah. Jadi maksud dia dah terhapus dah. Jadi 2K kuasa 2 sama dengan 1 lah. 1 kuasa 2, 1 juga kan? Awak punca kuasa. Bila awak nak hapuskan punca kuasa, kuasa 2 kan? Okay, faham kan? Jadi K kuasa 2 sama dengan 1/2. Jadi awak nak K saja. Bila kuasa 2, punca kuasa balik pula kan? Jadi punca kuasa 1/2. 1/2 ialah, awak tekanlah kalkulator ataupun kat sini. Awak kena ingat punca kuasa nilai positif negatif. Jawapan dia awak tinggal dalam bentuk punca kuasa boleh lah. 1 kuasa 2, 1 lah kan. 1/2 punca kuasa 2. Okey, awak cuba soalan yang lain lah. Ni cikgu cuba soalan D ni. Awak boleh cuba soalan A, B, C, E dengan F. Okey. Cuba lah. Okey, soalan 6 pula. Okey, panjang ni. Soalan 6 yang last ni lah. Okey, ungkapkan H dalam sebutan K. Awak tahu dah dia vektor unit kan? Okey, ungkapkan H dalam sebutan K. Maksud dia inilah. 1 tolak K kuasa 2 tambah H kuasa 2. Dia bernilai 1 kan? Magnitude semua bernilai 1. Jangan tertinggal lah punca kuasa ni. Jadi awak cuba selesaikan tengok. Awak kena dapat H dalam sebutan bla 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 K. Ada punca kuasa ke apa. Okey, awak cuba Okey je. Cikgu stop kat sini dulu. Okey.